Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-466 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita dapat mengambil pengajaran daripada kalamullah, menjadikan kita dekat dengan kalamullah, menjadikan kita membawa ke dalam kehidupan seharian kita kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Nur Baiduri, Zimahdun, Nur Razia Mukhtar, Nur Hayati Yahya, Elvira, Jamilah Ihsan, Ana Sukaimi, Tuan Nur Rahim Sharif, Zuraida Sidi, kemudian Aniza Umar, Sharifah Salwa, Nurisah, kemudian Faridah Ismail, Hajrah Zai, Galik Sprit, Kamizah, Rosna Sharif, Fatimah Cikmat, Nur Hayati Sulaiman, kemudian Zaharah Alias, Rahilah Junaid, Habibah Soib. Ahlan, terima kasih banyak. Jazakillah khairah Kak Jamilah, Fina, jazakillah khairah Tuan Nur Rahim, jazakumullah khairah Tuan Nur Rahim Sharif, Syarina Uthman, Safia Sapian dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Lalu kita pada siri yang ke-466 ini kita sedang diperdengarkan oleh Al-Quran tentang bual bicara yang berlaku di antara Nabi Nuh dan kaum dia. Sebelum kita teruskan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita bermula daripada ayat 59 pada surah Al-A'raf. Kita telah mula membaca berkenaan tentang kisah para nabi. Ada lebih kurang 6 nabi dan kisah bersama dengan kaum mereka yang akan kita baca daripada surah Al-A'raf bermula ayat 59. Dan kita telah terangkan pandangan Imam Ar-Razi kenapa empat hikmah di sebalik kisah-kisah yang ada pada surah Al-A'raf. Hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-158, ayat yang ke-61 daripada surah Al-A'raf. Ayat yang ke-61 daripada surah Al-A'raf. Lalu sebelum kita masuk pada ayat 61, Al-Quran telah memperdengarkan kepada kita bagaimana Nabi Nuh menerangkan kepada kaum dia yang dia adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-60, apakah jawapan dia, kaum dia kepada Nabi Nuh yang telah ajak dengan penuh kasih sayang, yang telah ajak dengan penuh hikmah. Kata kaum dia, qalal mala'u min qaumih, kaum dia menjawab, inna, sesungguhnya kami, la, pasti, nara, melihat, ka, kamu, wahai Nuh, fi, berada, dalal, di dalam kesesatan, mubin, yang jelas nyata. Lalu bila dia ajak kaum dia pada waktu itu kepada Allah, itu jawapan kaum dia. Dia kata, engkau ni wahai Nuh, kau nak ajak kami kepada benda yang kami tak pernah buat. Kau ni memang betul-betul sesat. Kau ni memang betul-betul sesat. Maka itu jawapan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu pada ayat yang ke-61,
Allah membawa kepada kita jawapan Nabi Nuh di atas tuduhan kaum yang mana kaum dia berkata yang Nabi Nuh ini adalah sesat dan pada waktu itu tersangat-sangat sesat. Lalu di sini Imam Ibn Kathir membawakan satu nota yang diambil daripada perkataan yang ada pada ayat 60 yang kita belajar semalam. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat kamu wahai Nuh berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka Imam Ibn Kathir menulis dalam tafsir beliau pada ayat ini, wa hakadha halul fujjar, dan beginilah keadaan orang-orang yang melakukan maksiat. Apakah keadaan orang-orang yang melakukan maksiat? Innama yarawnal abrara fi dhalalah. Orang yang melakukan maksiat, dia akan nampak orang yang baik itu sebenarnya sesat. Allahu Akbar. Dan ini sebenarnya satu ujian yang besar. Dia tengah buat maksiat. Kalaulah dia buat maksiat dalam keadaan dia sedar dia sedang melakukan maksiat, insya-Allah dia akan bertaubat. Tetapi hakikatnya apabila terlalu lama bergelombang dalam maksiat tadi, terlalu lama berada dalam keadaan maksiat tadi, Allahu Akbar, maka kata Imam Ibn Kathir, orang yang mana berada dalam keadaan maksiat, dia akan nampak orang-orang yang baik itu sebenarnya sesat. Bukan sekadar sesat, sesat yang amat. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, inilah keadaan orang yang sedang melakukan maksiat. Pada waktu itu dia nampak orang yang baik, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mentaati perintah Allah sebenarnya sesat. Lalu pada waktu itu dia diperlihatkan oleh syaitan, orang ni sesat jangan ikut. Padahal dia yang sedang tersesat, dia yang sedang melakukan maksiat. Lalu daripada sini kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, contohnya pada banyak lagi tempat dalam Al-Quran. Contohnya kita boleh lihat pada surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-22. Pada surah Al-Mutaffifin muka surat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka Mutaffifin sebentar, juz yang ke-30. Lalu pada muka surat 588, sahabat yang ada Al-Quran boleh buka. Pada muka surat 588, pada ayat yang ke-22. Minta maaf, bukan ayat 22, sebentar, ayat 32. Minta maaf. Ayat 32. Lalu pada ayat yang ke-32. Lalu ini keadaan dia, bahawa orang yang dalam maksiat pada waktu itu syaitan menggambarkan apa yang dia buat betul, al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara, dan apa yang orang baik buat pada waktu itu adalah sesat. Lalu supaya dia tak ikut orang yang baik tadi, dia tak bertaubat daripada maksiat dia. Sangat dahsyat keadaan ini. Maka pada ayat 32 pada muka surat 588 pada surah yang ke-83, Allah terangkan kata-kata orang Quraisy Mekah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'awhum, wa idza, dan apabila ra'au mereka, iaitu orang-orang musyrik Mekah, hum, melihat kepada mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, maka mereka akan berkata, inna haula ila dhalun, sesungguhnya pasti mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Lalu ini keadaan yang Imam Ibn Kathir highlightkan. Lalu sebenarnya memang realiti begitu. Lalu orang yang dah lama bergelombang dalam maksiat, dia akan nampak orang yang baik itu sesat. Sebab itu nanti bila kita nampak jawapan Nabi Nuh tak marah. Sebab Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tahu. Dan orang yang mana pada waktu itu tahu, dia takkan cepat kecewa bila pada waktu itu ajakannya ditolak mentah-mentah. Mungkin pada waktu itu dia akan diejek. Mungkin pada waktu itu dia akan digelar sesat. Mungkin pada waktu itu dia akan diremehkan. Sebab mereka memang nampak orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan ini sesat. Bukan mereka sengaja buat-buat, tidak. Bukan mereka pada waktu itu sengaja berlakon begitu, tidak.
Kata Imam Ibn Kathir, beginilah keadaan orang yang bergulung dalam dosa. Mereka akan melihat al-abrar, orang-orang yang sedang melakukan kebaikan, sebenarnya sesat. Lalu ianya mengambil masa untuk kita mengajak orang kepada Allah. Ianya mengambil masa untuk kita kembalikan fitrah kepada manusia. Ianya memerlukan kesabaran pada waktu itu nak mengajak manusia kepada Allah. Lalu ini contoh ayat yang pertama. Bagaimana Allah terangkan, orang musyrik Mekah pun sama. Dia kata sahabat-sahabat ini sesat. Bukan mereka buat-buat begitu. Memang itu keyakinan mereka. Memang itu adalah pada waktu itu keadaan mereka. Maka ini adalah ayat yang pertama. Kemudian ada ayat yang kedua daripada surah Al-Ahqaf pun perkara yang sama Allah terangkan. Lalu surah Al-Ahqaf pada juz yang ke-26. Sebentar, saya beritahu muka surat dia. Okey. Lalu pada muka surat 503. Muka surat 503. Ayat yang ke-11. Surah yang ke-46. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu pada muka surat 503. Surah yang ke-46, ayat yang ke-11, perkara yang sama Allah terangkan kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala allazina kafaru lillazina amanu, dan berkatalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, lillazina, kepada orang-orang yang beriman. Apa mereka kata? Lau kana khaira, kalaulah Al-Quran yang kamu percaya ini adalah baik, kalaulah Islam yang kamu beriman ini adalah baik, ma sabakuna ilaih, nescaya kamu, iaitu orang yang beriman, takkan mendahului kami. Kami akan masuk Islam dulu, kami akan beriman dahulu. Lalu kenapa kamu mendahului kami? Sepatutnya kalaulah benda ni benar-benar bagus, kami beriman dulu. Kalaulah agama Islam ni benar-benar bagus, kami akan beriman dahulu. Firman Allah, wa idh lam yahtadu bih fasayaquluna hadza ifkun qadim, dan kerana mereka tidak mendapat petunjuk dengan apa daripada Al-Quran dan agama, maka mereka akan berkata sebenarnya semua ini adalah pembohongan yang sudah lama, pembohongan orang-orang yang terdahulu. Maka ini adalah cabaran orang-orang yang bergelumang dalam maksiat. Ini adalah pada waktu itu situasi dan keadaan, kata Imam Ibn Kathir, orang-orang yang berada dalam maksiat. Lalu sebab itu, kita jangan putus asa mengajak manusia kepada Allah. Jangan. Sebab mereka memang sangka. Sebab itu saya banyak kali berjumpa dengan orang-orang ketika mana dia kata, dulu saya dengan golongan orang masjid, dengan golongan orang-orang yang mengajak pada Allah ni, saya sebenarnya sangat benci. Sebab saya nampak mereka ni sesat. Saya nampak mereka ni begini. Saya nampak mereka ni begini. Dan itu memang realiti. Sebab itu Imam Ibn Kathir dikeluarkan nota ini. Keadaan orang-orang yang bergelumang dalam maksiat, dia memang anggap orang yang sedang melakukan kebaikan itu sebenarnya sesat. Memang syaitan pada waktu itu gambarkan begitu. Memang syaitan pada waktu itu tunjukkan begitu. Lalu sebab itu kita tak boleh nak ajak orang sekali kepada Allah dan pada waktu itu kita judge. Bahkan kadang-kala terlalu banyak orang, dia tak ajak pun dia dah judge dah. Orang ni begini, orang ni ahli neraka, orang ni dia tak kenal agama, orang ni begini, orang jangan judge. Kita tak boleh nak judge manusia. Kita tak tahu situasi keadaan dia bagaimana. Kita tak tahu pada waktu itu apa cabaran yang dihadapi bagaimana. Lalu kita hanya perlu buat tugas kita sebagai hamba seperti mana para Nabi selalu buat, mengajak manusia kepada Allah, mendekatkan manusia kepada Allah. Pada waktu itu membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab itu kata Imam Ibn Kathir daripada tafsiran ayat,
inna lanaraka fi dhalalim mubin, punya banyak penegasan. Kata kaum Nabi Nuh ketika mana mendengar dakwah Nabi Nuh, inna, sesungguhnya kami, pasti, nara, melihat kamu wahai Nuh, fi dhalal, berada di dalam kesesatan, mubin, yang jelas nyata. Maka apa jawapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Apa jawapan Nabi Nuh? Maka Nabi Nuh menjawab dengan penuh kasih sayang. Nabi Nuh menjawab dengan penuh ketenangan. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, maka Nabi Nuh menjawab terhadap tuduhan dahsyat kaum dia. Kaum dia tuduh dia sesat. Kita kalau orang tuduh kita sesat, marah kita. Kita kalau orang tuduh kita sesat, pada waktu itu kita tuduh dia dengan pelbagai tuduhan yang lebih berat mungkin. Tetapi Al-Quran mengajar kepada kita, dan Nabi Nuh menjawab kepada kaum dia bi uslub muhadzab, dengan cara, dengan gaya yang pada waktu itu penuh berhikmah. Maka apa Nabi Nuh buat? Fayanfi an nafsihi dhalalah. Benda yang pertama baginda Nabi Nuh buat, Nabi Nuh menafikan kesesatan daripada dirinya. Dia menafikan, wa yakshifu lahum an haqiqa da'watih, dan baginda membuka dan menerangkan tentang realiti dakwah baginda. Dan pada waktu itu Al-Quran mula menceritakan kepada kita. Maka pada ayat yang ke-61, baginda Nabi Nuh menafikan. Dia tak marah pun pada waktu itu. Kaum dia kata, kau ni sesat. Maka dia kata, tak, aku tak sesat. Janganlah pula kita pada waktu tu balas balik. Orang tu panggil kita sesat, maka pada waktu tu kata, mu yang sesat, kau yang sesat. Lalu, jangan begitu. Maka sampai bila tak sudah, yang ini sesatkan yang ini sesat pula yang sana. Maka pada waktu itu sampai bila? Bila orang kata kita sesat, kita pun jawab kita tak sesat. Kalaulah dia terima, maka dia terima. Kalaulah dia tak terima, maka kita tak perlukan pengiktirafan daripada manusia. Kita nak pengiktirafan daripada Allah. Maka pada waktu itu Nabi Nuh, pada waktu itu dia menafikan. Tetapi dia menafikan dengan penuh kasih sayang. Mustamilan liqulubihim, pada waktu itu dengan penuh kasih sayang. Qala, ayat 61, berkatalah Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku. Pada waktu tu dia tak adalah kata, korang ni elok-elok aku ajak, sekarang ni aku tak nak mengaku kaum. Jangan. Maka pada waktu itu dia tak adalah pada waktu itu buang kaum dia. Pada waktu itu tak mengaku kaum tadi sebagai kaum dia. Sama juga kita, apabila kita ada kawan yang pada waktu itu mungkin tergelincir, janganlah pada waktu itu bila kita sekali ajak, dua kali ajak, pada waktu itu kita langsung pada waktu itu tak mengaku dia sahabat. Padahal selama ini kita kenal dia, kita perlu berterusan pada waktu itu mengajak dia. Begitu juga kalaulah anak-anak kita, mungkin pada waktu itu mereka tergelincir. Moga Allah pelihara dan jaga anak-anak kita, zuriat kita. Janganlah pada waktu itu kita buang dia. Pada waktu itu kita pada waktu itu tak mengaku dia sebagai anak. Maka siapa yang nak membimbing dia? Mungkin kita akan ada sedikit malu. Mungkin kita akan ada perasaan yang pelbagai. Tetapi tugas kita adalah nak mendekatkan manusia kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali. Nabi SAW bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Kalaulah ada seorang Allah berikan dia petunjuk melalui kamu wahai Ali, khairul laka min humurin na'am. Itu adalah lebih baik daripada harta yang paling bernilai di dunia. Itu lebih baik daripada harta yang paling bernilai di dunia. Adalah pada waktu itu ada orang yang pada waktu itu mendapat petunjuk daripada Allah melalui kamu. Maka Nabi Nuh menafikan, tapi dia menafikan dengan penuh kasih sayang. Dia tak ada pada waktu itu balas balik. Dia kata sebenarnya korang yang sesat. Tak. Baginda berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laisa, tidaklah, bi, padaku, dalalah, sebarang kesesatan. Ta itu menafikan secara total. Ta marbutah itu pada waktu itu menafikan secara total. Langsung tidak ada padaku sebarang kesesatan. Aku langsung tidak sesat.
Dan pada waktu itu Nabi Nuh bermula daripada walakinni, menerangkan dengan 4 sifat pada dirinya. 4 sifat yang menerangkan kenapa dia tidak sesat. Lalu daripada perkongsian kita pada pagi ini, ada beberapa pengajaran yang kita nak ambil. Pengajaran yang pertama, sebenarnya keadaan orang-orang yang berada dalam keadaan dosa dan maksiat, mereka memang nampak orang-orang yang baik pada waktu itu sebenarnya sesat. Lalu kita kena faham daripada situasi itu. Kita tak boleh cepat untuk judge mereka. Bahkan pada waktu itu kita usaha dengan pelbagai cara untuk memberikan penerangan. Kita dah baca dalam surah Al-An'am bagaimana Allah terangkan tentang dirinya, tentang tauhid dengan pelbagai cara. Maka itu pengajaran pertama. Kita tak boleh nak letakkan orang seperti mana kita. Kita mungkin ikut kelas, kita mungkin belajar, kita mungkin ikut banyak kelas. Lalu kita tak boleh nak kata, itulah dia sebab dia tak nak belajar. Kenapa dia tak nak belajar? Mungkin sebab dia anggap ini adalah perbuatan yang sia-sia. Mungkin adalah sesat. Maka pada waktu itu kita perlu dengan penuh hikmah bagaimana nak terangkan. Kalaulah Nabi SAW anggap orang Quraisy pada waktu itu sesat, nescaya Nabi tak akan pada waktu itu ajak mereka sampai berbelas tahun. Nabi takkan pada waktu itu maafkan mereka pada pembukaan kota Mekah. Tetapi akhirnya mereka masuk Islam dan menjadi Islam yang baik, orang Islam yang baik. Maka itu pengajaran yang pertama. Kita perlu fahami keadaan orang-orang yang berada dalam keadaan maksiat dan dosa. Sebenarnya syaitan menjadikan mereka nampak maksiat mereka itu betul, dan syaitan menggambarkan bahawa perbuatan amalan baik itu adalah sesat. Maka pada waktu itu pelbagai cara dan hikmah yang pada waktu itu perlu kita lakukan untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita belajar daripada jawapan Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh pada waktu itu tidak melenting apabila dipanggil dengan gelaran dan nama. Kerana benda itu tak betul pun. Lalu daripada sini pengajaran yang kita dapat, apabila orang panggil kita dengan nama dan benda itu tak betul pun, maka pada waktu itu tak perlulah untuk kita berbalas kembali. Tak perlulah pada waktu itu untuk kita nak type kat media sosial dan sebagainya. Kita nak zahirkan kemarahan kita. Kerana kita kena ingat, benda yang jangan kita buat benda yang boleh menjadikan kita menyesal. Maka Nabi Nuh sekadar menafikan. Pada waktu itu kaum dia kata, engkau sesat? Dia kata, tidak. Laisa bi dhalalah. Aku langsung tidak sesat. Kadangkala pertengkaran dan pergaduhan yang berlaku adalah kerana kedua-dua pihak saling berbalas. Kedua-dua pihak saling berbalas. Maka sampai bila tidak selesai pertengkaran tersebut, pergaduhan tersebut. Tetapi sepatutnya pada waktu itu menjadi pengajaran untuk saya dan untuk setiap daripada kita. Perlu ada satu pihak pada waktu itu kata berhenti, benda yang dicakap kepada aku ni tak betul pun. Dia sekadar tuduhan. Dan pada waktu itu aku sekadar perlu nafikan sekali, dan pada waktu itu aku terus buat kerja aku. Tak perlu untuk teruskan pergaduhan, perbalahan dan pelbagai perkara yang mana kita nampak itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita belajar sesuatu insya-Allah daripada perkataan walakinni, 4 sifat yang Nabi Nuh terangkan tentang dirinya. Kita akan sambung kemudian insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa pada pertemuan yang berikut nanti insya-Allah. Kita jumpa pada jam 9.10 pagi nanti sebentar lagi dalam perkongsian sirah insya-Allah. Jumpa lagi.